Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah dapat lagi kita berjumpa pada malam ini untuk memperdengarkan penerangan-penerangan dan pengisian daripada ahli panel kita tentang forum Abbasiyah yang bertajuk hubungan Abbasiyah dengan Byzantine. Hubungan kerajaan Abbasiyah dan Byzantine. Jadi sebelum saya memperkenalkan ahli panel kita pada malam ini, eloknya kiranya saya memperincikan tentang tajuk kita pada malam ini. Jadi hubungan itu bermaksud perhubungan di antara kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah ini adalah kerajaan yang ketiga, kerajaan Islam yang ketiga selepas kerajaan Umayyah. Jadi kerajaan Abbasiyah ini merupakan kerajaan yang kuat, kerajaan Islam yang kuat pada masa itu. Dan pada masa itu bukan kerajaan Abbasiyah saja yang gemilang dan terbilang, dan ada juga kerajaan yang besar dan kuat pada masa itu, di antaranya adalah Byzantine. Jadi sebelum saya pergi lebih lanjut, saya akan memperkenalkan ahli panel pada malam ini. Pada malam ini kita akan panel kita panel pertama pada malam ini yang merupakan pelajar jurusan Sejarah Tamadun Islam daripada Universiti Sultan Zainal Abidin, iaitu saudara Muhammad Taib bin Muhammad, iaitu yang memakai baju warna merun pada malam ini. Assalamualaikum saudara Taib. Okey, seterusnya saya memperkenalkan ahli panel kedua kita pada malam ini, iaitu saudara Syahid bin Muhammad, saudara Syahid Helmi bin Syarif, maafkan saya, yang memakai baju kelabu berkopiah hitam pada malam ini. Bagaimana saudara, sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, terima kasih saudara. Seterusnya adalah saudara panel kita yang ketiga pada malam ini merupakan pelajar jurusan Sejarah dan Tamadun Islam, merupakan pelajar Universiti Sultan Zainal Abidin juga, iaitu saudara Muhammad Khairul Anwar bin Harif Fazilah. Nanti dia akan masuk balik. Okey. Itu dia saudara Anwar yang memakai baju biru pada malam ini. Okey, saudara, bagaimana, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey, terima kasih saudara. Okey, jadi tanpa memanjangkan kalam, saya akan mengajukan soalan pertama kepada saudara panel pertama kita pada malam ini, iaitu saudara Taib. Jadi seperti mana tajuk, adakah berlaku, jadi soalan pertama saya adalah, adakah berlaku pertemuan antara Byzantine dan Abbasiyah ni, dan apa pengaruh Byzantine itu pada Abbasiyah? Jadi saya persilakan saudara panel pertama kita, iaitu saudara Taib, untuk memberi pengisian. Okay, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Akan soalan tersebut, perhubungan di antara Abbasiyah dan Byzantine. Abbasiyah dan Byzantine merupakan musuh tradisi kerajaan sejak zaman berzaman lagi terhadap Islam. Maksudnya Byzantine ni bermusuhan dengan Islam dah lama sebelum Abbasiyah wujud lagi. Pada sejak zaman Nabi lagi, Nabi telah memerangi golongan ataupun kerajaan Rom Timur ataupun Byzantine. Bertambah pula Islam ketika itu bertambah luas, bertambah hebat, dan wilayah di bawah kekuasaan jajahan Byzantine ni sebahagiannya dah diambil oleh Islam seperti Syam, Mesir, Maghribi ni sekarang ni Morocco. Sejak era pertama kerajaan Abbasiyah lagi telah berlaku pertempuran antara kerajaan Abbasiyah dan kerajaan Byzantine di sepadan utara Syam. Bukan sahaja di sepadan utara Syam, bahkan melalui perairan, melalui kawasan wilayah jajahan laut dan sebagainya. Kerajaan Byzantine juga berusaha untuk menggagalkan pembentukan Abbasiyah sebab pada masa itu Byzantine tahu jika Abbasiyah berdiri tegak, sudah pasti Abbasiyah akan menjadi antara kerajaan yang hebat dan menjadi penentang kepada Byzantine. Seterusnya, apabila Byzantine dan Abbasiyah berhubung, mempunyai hubungan di antara satu sama lain,
mereka juga telah membawa, Byzantine juga telah membawa pengaruh yang besar terhadap kerajaan Abbasiyah. Beberapa interaksi yang terjadi antara pemerintahan Abbasiyah dan pemerintahan Romawi Timur, yakni Byzantine, dengan selain daripada peristiwa peperangan. Maksudnya dekat sini mereka bukan sahaja berhubung mengenai hal ehwal peperangan melalui permusuhan, bahkan mereka juga ada perdamaian, ada perhubungan diplomatik, perhubungan di antara kerajaan dengan kerajaan. Selain peperangan juga peralihan buku klasik dari kerajaan Romawi Timur ke pemerintahan Abbasiyah, khususnya pada era Al-Ma'mun, iaitu Raja Cyprus meminta dikirimkan buku-buku tu untuk dibawa ke Baitul Hikmah. Maksudnya kerajaan Romawi Timur ni, kerajaan Byzantine ni dah hantar buku-buku, dah hantar kitab-kitab agama ke kerajaan Byzantine sebab beliau nak sebab kerajaan Abbasiyah ni nak tafsirkan kepada bahasa Arab, kepada bahasa Parsi, bahasa Turki dan lain-lain. Itulah serba sedikit mengenai perhubungan, mengenai definisi, mengenai pengenalan mengenai perhubungan di antara kerajaan Abbasiyah dan kerajaan Byzantine. Sekian daripada saya kembali kepada moderator Muhammad Fakihuddin. Terima kasih kepada saudara Taib tentang penerangan yang cukup lengkap pada sebentar tadi tentang tajuk kita pada malam ini. Jadinya semasa saudara Taib tentang idea dia sebentar tadi, saya memperdengarkan antara pertembungan Abbasiyah dan Byzantine. Jadi kiranya tadi saudara Taib telah bercerita tentang pertembungan tentang keilmuan di mana berlaku penterjemahan kitab-kitab lama. Jadi saya rasa di kawasan timur, kawasan Arab tu ada laut, jadi mungkin ada pertembungan di antara pertembungan laut di antara Abbasiyah dan Byzantine. Jadi kiranya saya mempersilakan panel kita kedua pada malam ini, saudara Syahid, untuk memberitahu kita pada malam ini adakah ada pertembungan tersebut. Jadi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang terdapat pertembungan di antara kerajaan Abbasiyah dan juga Empayar Byzantine. Jadi yang antaranya adalah pencerobohan kerajaan Abbasiyah di Asia Kecil, iaitu di kawasan Empayar Byzantine. Operasi ketenteraan yang panjang telah dilancarkan oleh kerajaan Kekhalifahan Abbasiyah terhadap Empayar Byzantine, iaitu pada tahun 806 Masihi, dan ekspedisi itu berlangsung di Tenggara dan di tengah Asia Kecil, di mana kerajaan Bani Abbasiyah dan Byzantine, dia orang mereka berdua berkongsi sepadan darat yang panjang, dan pencerobohan itu berlaku di antara Khalifah Harun al-Rashid dan Maharaja Nikoforos serta Pemaisuri Irene selama hampir beberapa puluh tahun. Dan terdapat juga pertembungan laut di antara kerajaan Abbasiyah dan juga Empayar Byzantine. Dan contohnya antaranya adalah ekspedisi tentera laut Abbasiyah, iaitu ekspedisi Konstantinopel 842 Masihi. Jadi setahun sebelumnya Maharaja Rom Timur Theophilus mengadakan perjanjian damai dengan Khalifah Al-Mu'tasim dari kerajaan Abbasiyah, dan perjanjian antara kedua-dua kerajaan itu bertahan sehinggalah Khalifah Al-Mu'tasim mengarahkan satu ekspedisi ketenteraan yang digerakkan ke Konstantinopel pada tahun 842 Masihi. Dan ekspedisi tersebut diketuai oleh Parlimen Perang Abu Dinar dengan kekuatan tentera seramai 400 orang
yang bertolak dari pelabuhan Islam. Bagaimanapun, Al-Mu'tasim mangkat tanpa mengetahui nasib malang yang menimpa angkatan saudaranya. Dan yang kedua adalah ekspedisi Thessaloniki bertahun 904 Masihi. Jadi semasa era pemerintahan Leo VII yang bijak, baginda ditentang oleh 3 individu iaitu Andronicus, anaknya Konstantin dan bangsawan Eustace. Eustace bukan merupakan salah orang kerana merupakan pemimpin tentera yang paling berpengaruh dalam empayar ketika itu. Tetapi pada masa yang sama, beliau juga turut berpakat dengan pemimpin-pemimpin Abbasiyah untuk menyingkirkan Leo VII ini. Rancangan tersebut juga turut mendapat sokongan Nicholas Mysticus yang dilantik sebagai Archbishop Constantinople yang turut memusuhi baginda secara rahsia. Jadi antara pertembungan kuasa laut Abbasiyah dan Rum Timur pula adalah di Sicily, Sardinia, Cyprus, Crete dan Laut Marmara. Jadi sekian itu saja daripada saya. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Baiklah, Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara Syahid tentang penerangan antara pertembungan laut dan apa yang berlaku di antara Abbasiyah dan Byzantine ketika itu. Jadi seterusnya saya lanjutkan forum kita dengan soalan yang ketiga kepada ahli panel kita yang ketiga iaitu saudara Anwar. Jadi lepas penerangan daripada saudara Taib dan saudara Syahid, jadi apakah adakah isu ataupun konflik di antara Abbasiyah dan Byzantine itu sendiri? Jadi saudara Anwar, silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Okey, pada abad ke-9 Masihi, hubungan Abbasiyah dengan Byzantine bersifat diplomatik. Pada kedua-dua kerajaan sedia duduk semeja dan berunding berkenaan soal perang dan keamanan. Ini satu cara bagi membolehkan mereka mendapatkan keseimbangan dari segi kekuatan tentera masing-masing dan memandangkan kedua-duanya kerap menyimpan tawanan perang. Lokasi pertukaran selalunya dibuat di satu dataran di Sungai Lamis, di mana tentera Islam berada di tebing timur, sementara tentera Byzantine di tebing barat. Dalam 12 pertukaran selalunya mengambil masa antara 2 hingga 6 hari. Tetapi untuk pertemuan pertama, ia mengambil masa 40 hari. Sebagai contoh, saya boleh bagi iaitu pemerintahan Theophilus dan Al-Ma'mun. Pertukaran tawanan perang 7,000 orang dengan bayaran tebusan $100,000. Baginda turut menghantar John the Grammarian sebagai duta baginda untuk mengeratkan lagi hubungan Konstantinopel dan Baghdad. Selain itu, Michael III dan Al-Mutawakkil. Pertukaran tawanan perang 2,000 tentera Abbasiyah dengan 1,000 tawanan perang Byzantine dengan hadiah berupa safran, kasturi dan sutera tanpa wang tebusan. Saja itu saja daripada saya. Kembali kepada pengerusi majlis. Alhamdulillah. Nampaknya ketiga-tiga panel kita telah membuat penerangan dan huraian tentang soalan yang diajukan. Jadi saya menjemput ahli panel ketiga pada malam ini untuk menyimpulkan apa-apa yang kita dapat pada malam ini. Jadi silakan saudara Anwar bin Arif Azidah. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Secara tuntasnya, hubungan luar wujud sama ada melalui utusan atau duta politik, diplomatik, perjanjian dan naungan dengan mengenakan cukai. Naungan yang diperoleh daripada kerajaan Islam
amnya akan membawa kepada pengiktirafan negara-negara lain termasuk Parsi dan Byzantin, meskipun kerajaan ini mempunyai sikap anti-Islam. Melalui hubungan yang dijalankan ini, legasi atau keunggulan kerajaan Islam telah terselah melangkaui sempadan geografi dan sudut keilmuan yang memberikan faedah dan hasil kedua-dua belah pihak. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Noah kerana telah memberi kesimpulan yang cukup ringkas dan menusuk untuk malam ini. Jadi bagi saya, apa yang saya dapat adalah hubungan di antara Abbasiyah dan Byzantin ni bukan sahaja ada di dalam peperangan, bukan sahaja dalam perang, bukan sahaja dalam penaklukan dan sebagainya, tapi ada juga bahagian keilmuan dan pertukaran diplomatik. Jadinya hubungan itu nampaknya bukan sahaja peperang dan penaklukan, tapi ada juga keilmuan. Jadi pada malam ini, itulah sahaja pada malam ini. Jadi marilah kita tutup majlis forum kita pada malam ini dengan tafsir surah Sifarah dan suratul Al-An. Alhamdulillah, terima kasih kepada panel-panel kita pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.